Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurus yang fadil, dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, Tuan Haji, Puan Hajah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita hadir mengerjakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kesempatan ini insya-Allah sekali lagi kita diberikan peluang dan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berada seketika dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali perbincangan kita dalam perihal berkenaan apa yang dinyatakan dalam kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkam Al-Imam wal-Ma'mum, yang ditulis oleh pengarangnya Syekh Imam Ibn Imad Al-Misri rahimallahu ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat khususnya perbincangan kita menjurus kepada perihal berkenaan dengan ibadah solat. Kalau kita tengok solat ni sebenarnya dia ada pokok dia, dan sebagaimana pokok ni maknanya sebagaimana perkara yang utama dia. Nabi menyatakan dalam hadis, innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Yang kita nak bincang perihal apa yang dinyatakan dalam kitab inilah. Sungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fala takhlifu alaih, maka janganlah kamu menyalahi dia. Fa idza kabbara fakabbiru, maka bila imam angkat takbir, ini kan solat kita ikut saja imam, mudah sangat. Bertindak mengikut arahan ni mudah kan. Wa idza raka'a farka'u, bila imam rukuk kita rukuk, mudah kan. Wa idza sajada fasjudu, bila imam sujud kita sujud, sampai imam bagi salam. Maksudnya secara umum dia mudah sangatlah kan. Namun di sana walaupun hanya beberapa perkara yang Nabi nyatakan, perihal berkenaan dengan sembahyang ni yang kita sendiri maklum, pecahan dia atau permasalahan perihal berkenaan sembahyang ni terlalu banyak. Sampai kita pun luar daripada pengetahuan kita. Kalau kita mengaji, maka kita tahu sedikit demi sedikit. Maka itu Allah Ta'ala berikan kefahaman. Dalam masa yang sama kita boleh perbaiki. Kita boleh betulkan balik apa yang kita silap. Boleh orang kata mencantikkan segala kekurangan untuk menampung segala kekurangan dari sudut pelaksanaan ibadah. Dan insya-Allah kita menyambung kembali perbincangan kita. Kalau kita tengok sebelum ni kita telah sampai kepada perihal berkenaan dengan yang haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Ini adalah perbincangan pada bulan yang lepas. Maksudnya di sana apa yang kita faham, haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was, bukan suka-suka hati boleh membatalkan sembahyang ni. Maka ulama kategorikan orang yang batalkan sembahyang ni dengan sebab was-was ni, hukum dia haram.
Kalau dia angkat takbir Allahu Akbar, sempurna dah, tiba-tiba dia was-was, maka sebenarnya dah masuk dalam solat. Bila masuk dalam sembahyang, dia pun rasa macam tadi perkara-perkara yang dia was-was. Sebenarnya jadi sempurna, niat tu dah komplit dah, maksudnya dah tak ada apa dah, memang boleh teruskan saja, tapi dia was-was, maka dia angkat takbir kali kedua. Maka angkat takbir kali kedua tersebut adalah perkara itu membatalkan sembahyang yang pertama dia. Sama ulama mengkategorikan hukum dia was-was, mengkategorikan hukum dia haram, dan ada ulama mengkategorikan orang ni orang yang fasik. Maka kalau dikategorikan orang yang fasik, nak jadi saksi tak boleh, nak jadi wali nikah pun tergantung, semua perkara tergantung sebab perkara seumpama tersebut. Tapi perkara itu boleh dinyah dalam diri kita, boleh hilang dengan sebab kita menimba ilmu dan Allah Ta'ala berikan kita fahaman, kekuatan untuk kita beramal dengannya, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan kita dapat sempurnakan dalam pelaksanaan kehidupan kita, khususnya dalam mendirikan ibadah solat, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita menyambung perbincangan kita, itu perkara yang ke-17. Qala muallim rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut qaul yang sahih. Jadi malam ni kita nak bincang sebagaimana musannif kata, masalahnya adalah tidak sah. Terus muka pengenalan dia adalah tidak sah terus. Makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Mana imam angkat takbir Allah, dia pun Allahu Akbar, contoh serentak macam itulah. So perbuatan tu membuatkan tidak sah. Sembahyang itu tidak sah. Sebab apa? Dia serentak dengan imam. Dia kena tunggu dulu, selesaikan dulu bahagian imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam ini adalah untuk diikuti. Kalau kita advance sangat sampai kita nak mendahulukan imam, ni tu bahaya. Kalau mendahulu dalam perihal berkenaan dengan sujud ketika solat, ada hadis secara jelas menyatakan akhirat kelak seumpama dia dibangkitkan dalam kepala dia kepala keldai. Ada dua riwayat, sama ada kepala kedai badan manusia, badan kekal, ataupun kepala kedai tubuh pun tubuh kedai. Itu dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tapi itu perihal mendahulukan. Tapi musannif kata yang ini di sini adalah perihal berkenaan dengan serentak dengan imam pada masalah takbiratul ihram. Sebenarnya dalam solat ni dia ada 3 saja. Pertama, wajib selepas imam. Apa yang wajib selepas imam? Perkara yang wajib selepas imam adalah itu hak imam. Yang selepas tu baru kita. Apa dia? Takbiratul ihram, itu hak imam. Imam yang angkat takbir tu hak imam, biar imam sempurnakan dulu. Jadi makmum ni follow saja, imam dah bunyi Allahu Akbar, baru kita angkat takbir Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Kedua, iaitu sunat selepas imam. Apa yang sunat selepas imam? Sunat selepas imam ini adalah pada perbuatan, pada pergerakan ataupun fi'li imam. Sunat bila imam dah angkat takbir, bila imam nak rukuk Allahu Akbar, maka sunat selepas imam kita pun rukuk. Takbir intiqalat imam tu selesaikan imam dulu, imam iktidal, buat sunat kita iktidal selepas daripada tu. Hanya perkara yang ketiga je, sunat maksudnya serentak bersama dengan imam. Serentak bersama imam ni iaitu lafaz amin. Iza ammana
fa'aminu. Iza ammana imam fa'aminu. Maka bila imam ucap amin, kita pun bila imam sebut amin tu serentak dengan kita, maka kita ni dapat anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan ada hadis yang menyatakan siapa-siapa yang solat, mendiri solat secara berjamaah, serentak dengan imam dan malaikat serentak dengan imam dan kita serentak ucap amin, maka kita diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Maka ini kita disunatkan. Maka kita kena cari jalan. Baik. Lalu di sini musannif kata apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah. Maka tidak sah sembahyang mengikut kaul yang sahih. Sahih lah ni. Kaul yang sahih maksudnya sembahyang dia tidak sah. Kalau kita tengok sembahyang ni, sebelum mendirikan sembahyang, kita kata ada hukum taklifi yang kita tahu, iaitu hukum taklifi wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Kalau dalam sembahyang, hukum yang sama dipindah dalam sembahyang. Maka sebab tu hukum ni dia berubah-ubah. Pertama, kalau kita kata wajib bagi makmum untuk dia tidak melewati imam. Maksudnya contoh melewati imam dalam 2 rukun, contoh kita kata macam tu. Maksud kalau imam tu baca laju, maka makmum tu dia boleh saja baca Fatihah bersama dengan imam. Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Contoh di antara dia. Sebab dia tidak boleh melewati imam 2 rukun. Maka di antara dia kita kata dia boleh ada rukhsah, keringanan. Kadang-kadang ada imam baca laju, kadang-kadang ada makmum yang baca lambat. Adapun di sini serentak dengan imam ni, maka bila tak sah ni dia boleh jadi hukum dia haram. Haram kalau kita tengok dalam solat, makmum mendahului imam dengan satu rukun haram, tapi tidak batal solat. Haram yang kedua, makmum mendahului imam, batal solat dia kalau mendahului imam 2 rukun. Nampak hukum. Tapi kalau makruh, iaitu lebih kepada rukun fi'li. Itu nanti kita tengok makruh. Nanti kita tengok perihal perbincangan perihal berkenaan dengan makruh. Di antara yang makruh tu apa lagi? Orang tu solat diisyarat ludah ke depan, makruh. Kan? Rambut panjang sangat, tak tentu hala, sekejap nak selak, sekejap nak selak, makruh. Apa lagi? Kita ada ke tak ada sampah, rasa macam nak bersihkanlah sejadah ni. Masa sambil-sambil sujud, bersihkan tangan macam tu, lepas tu baru letak kat tangan. Makruh hukum dia. So ada banyak lagi lah perkara berkenaan dengan makruh. Sunat. Yang keempatnya sunat, iaitu sunat amin bersama dengan imam. Ada 2 riwayat. Pertama disebut sebagai amin. Alif tu alif mat 2 harakat. Baik. Yang kedua dipanjangkan amin. Ini berpandukan ini afdal. Berpandukan pandangan daripada Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, iza ammana imam fa'aminu. Maka kata Imam Nawawi, maksudnya dipanjangkan itu afdal. Tapi kebiasaan pada kita amin, kecuali amin itu tak tepatlah. Baik. Dan jika terdahulu dengan takbir imamnya, tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf, kerana sabda Nabi SAW, idza kabbara imam fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu turut bertakbir. Ini berpandukan hadis Nabi, dan ini menjadi dalil. Idza kabbara imam, apabila imam bertakbir. Maksudnya imam bertakbir, fa disebut, kemudian disambung dengan fa. Dalam bahasa Arab ni,
fa ni dia special sikit. Sampai ulama-ulama boleh buat kitab perihal berkenaan dengan fa. Ada yang dinyatakan di sini adalah fa litarkib wa tarkib. Maksudnya mengiringi. Sebenarnya kita ni mengiringi imam, bukan kita serentak dengan imam. Yang ni pada masalah serentak, tapi hakikatnya adalah mengiringi imam. Apabila imam bertakbir, maka disusuli di sini dia kata maka hendaklah. Bila hendaklah, bahasa Arab ini disebut sebagai fi'il amal. Ini adalah merupakan suruhan. Bila suruhan ni kita tak boleh ingkar. Bila kita ingkar, sama ada kita nak serentak dengan iman Allah sekali, ataupun kita dah standby dah. Ada juga orang yang jenis laju sikit dia dah standby dah. Imam Allah Akbar. Ada juga orang macam tu. Dia serentak sangat tak boleh. Dia kena patuh. Ini arahan Nabi nyatakan ini arahan yang perlu kita patuhi, sebab dia buatkan tidak sah sembahyangnya. Baik. Dan ada juga perihal dinyatakan di sini sebagai tambahan yang kita boleh tengok. Kalau saya cuba rujuk, tuan-tuan. Saya rujuk, ada musannif, ada seorang tok guru dalam membicarakan syarahannya perihal berkenaan dengan ini. Dinyatakan sekiranya seorang makmum solat di sekitar tempat yang ramai, contoh sebagai R&R, walaupun ada beberapa riwayat lain, tapi cuba kita tengok, tuan. Rupanya dia luas, tuan. Ini pada masalah yang serentak. Boleh tak seorang makmum dia sembahyang berimamkan orang depan, di depan dia ramai, rupanya dia tersalah niat. Sebenarnya dia kata ini imam, lalu sebenarnya bukannya ni imam, yang tu imam. Maka di sana dinyatakan boleh ditransfer niat, bahasanya bukan yang ni imam, yang tu imam. Sebab mungkin contoh sebab terlalu ramai. Berpandukan dalil ataupun hujah, katanya saya cuba tengok sebab rupanya mazhab Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i ada dari sudut pandangan, ada dua aliran pandangan, khususnya dalam membicarakan perkara yang sekarang dan akan datang ni lah. Tapi apa yang saya nak nyatakan adalah contoh yang dibolehkan tadi, itu boleh ubah niat tadi, adalah transfer niat. Contoh kita dinyatakan di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena dengar sampai habis, jangan tak dengar sampai habis, nanti salah faham. Pernah satu ketika bila mana Rasulullah hendak mendirikan solat subuh, ada dari sudut hadis daripada Imam At-Tabrani menyatakan sewaktu Rasulullah mendirikan solat subuh, Rasulullah disebut sebagai makanakum. Rasulullah ulang 2 kali, makanakum, berdirilah kamu tetap di sini. Lalu Rasulullah keluar daripada solat, maka sahabat yang solat bersama dengan Rasulullah kekal dalam sah solat tersebut. Rasulullah masuk rumah dan Rasulullah mandi. Dia tak tahu Rasulullah mandi. Bila Rasulullah datang, Rasulullah angkat takbir balik. Angkat takbir, sambung, maksudnya ulang balik sembahyang tersebut. Maka sahabat ni hanya mengikuti saja. Lalu selepas itu dinyatakan dalam perbualan, dinyatakan bahawasanya, yang kita dapat maklum bahawasanya Rasulullah kata, bukan Rasulullah kata, dalam hadis itu menyatakan Rasulullah terlupa niat mandi wajib pada pagi hari. Satu pandangan daripada Imam At-Tabrani.
Lalu yang kedua, didatangkan hadis daripada Bukhari dan Muslim bahawasanya sebenarnya ini bukanlah sewaktu didirikan solat subuh, tapi sewaktu Bilal sedang iqamah. Rasulullah baru teringat. Rasulullah tadi maksudnya tak mandi wajib lagi. Maksudnya mungkin lupa niat mandi wajib dan sebagainya. Rasul kata, maka nakum, kekallah kamu di situ. Rasulullah masuk mandi dan sahabat tengok basah di rambut Rasulullah. Maka ulama ni sebenarnya nak mengeluarkan sesuatu hukum ataupun menyatakan sesuatu perihal berkenaan dengan sesuatu, mereka cukup cermat sampai ada pandangan daripada ulama yang lain, maksudnya meraihkan kedua-dua pandangan tersebut, walaupun masing-masing ada hujah dia. Ada dalam kitab yang lain kata A, kitab yang B kata B. Kedua-dua ni tuan-tuan boleh tengok apa yang saya nyatakan ni. Saya cuba search, saya tengok dalam Irsyad Al-Hadis dalam website Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Perihal berkenaan ini berlaku memang betul. Walaupun kita kata pada akalnya kita fikir tak, mana mungkin boleh berlaku kan. Tapi mungkin pengajaran di sana Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa Rasulullah ini adalah manusia sama sebagaimana kita, dan perkara yang berlaku itu sebagai suatu pendidikan kepada kita. Tapi kita tidak menyatakan dalam solat, kita lebih cenderung mengatakan perkara itu berlaku sebelum didirikan solat, maksudnya sewaktu selepas iqamah. Itu di antaranya lah. Itu dinyatakan di sana, walaupun saya bincang di lain sikit, tapi nak cerita perihal berkenaan dengan transfer niat tadi. Baik. Maka perkara yang ke-18, makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Bila makruh, maknanya makruh ini memberi maksud siapa yang tak buat dia dapat pahala. Contoh saya kata tadi lah. Bila dia buat, dia tak buat, dia kalau kita tengok sunat, dia ada sunat hai'ah dan sebagainya. Bila dia tak buat, dia dapat pahala. Bila orang tu sembahyang tidak cekak pinggang, dia dapat pahala. Bila orang sembahyang dia tak tengok kiri dan kanan, dia dapat pahala. Bila dia tengok kiri dan kanan, sembahyang dia tetap sah, tak batal. Sebab apa? Dada dia setengah hadap kiblat. Tapi bila dia pandang kiri dan kanan, pandang ke belakang, makruh perbuatan tersebut. Maka itulah disebut sebagai makruh seumpamanya. Tapi di sini musannif nak kata perihal makruh ini adalah apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lainnya daripada kedua-dua dari rukun fi'li dengan imam, tidak batal sembahyang itu, hanya makruh jua perbuatan itu. Baik, tuan-tuan tengok apabila makmum serentak mengerjakan rukuk, serentak mengerjakan rukuk dengan imam ni, pandangannya pertama kata pada perbuatan rukun fi'li ini tidaklah batal sembahyang, hanya makruh. Makruh dia kata, makruhnya kalau kita buat kita tak dapat pahala lah. Walaupun sembahyang tak batal serentak dengan imam, tapi hati-hati, takut nanti mula-mula serentak, lama-lama kelamaan mendahului imam. Tadi saya kata kalau mendahului imam satu rukun, hukum dia haram kalau dengan sengaja, tapi tak batal. Kalau dua rukun mendahului imam, haram dengan batal sekali. Tapi pada sujud yang ada hadis yang saya sebut tadi pun begitu jugalah keadaannya. Maka lebih baik adalah kita kalau sembahyang, bila imam angkat takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Lebih baik. Kadang-kadang kita pun sama, tak termasuk tuan-tuan, saya pun sama. Bila perpindahan rukun pun sama, Allahu Akbar, rukuk dengan baru kita rukuk. Sami'allahu liman hamidah, kita pun sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar, baru kita turun Allahu Akbar. Cermat cantik solat itu. Allahu Akbar, duduk antara sujud sampai imam bagi salam. Nampak?
Serentak ni bukan sekadar bab rukuk, bab takbir, sampai orang bagi salam pun serentak dengan imam. Tuan-tuan nak tengok masa bila orang serentak dengan imam bagi salam? Masa sembahyang tarawih. Bilal yang duduk belakang, yang duduk mic duduk kat tengah dia tu. Bukan Bilal kat sini lah, Bilal tempat lain. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah bagi salam. Assalamualaikum. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ju kawan ni bagi salam. Betul tak betul saya cakap ni? Di antara, tapi kita kata dia bagi salam selepas tu lah. Tapi kena ingat, bagi salam ni, ada ulama' bincang soal bagi salam ni. Bukan yang pertama, yang kedua baru boleh kita naik kalau kita tak cukup tambah rakaat. Bukan yang pertama. Sebab kalau yang pertama nak disusuli dengan niat dan sebagainya. Banyak panjang cerita lagi. Baik. Tapi musannif ni kata serentak tak batal solat, hanya makruh. Tapi perbuatan itu kita ambil play safe. Berhati-hatilah. Kita ambil langkah berjaga-jaga. Sebab jaga-jaga maksudnya selesai dulu baru giliran kita. Berpandukan ni, sebab ini berpandukan hadis Nabi juga ni. Sebab ini arahan. Nabi katakan, nanti kata apa? Iza raka'a imam farka'u. Apabila imam rukuk, hendaklah kamu rukuk. Sama macam tadi kan. Fi'il amal. Hendaklah kamu bertakbir, kat takbir. Hendaklah kamu rukuk. Maka ini fi'il amal. Ini kata perintah. Suruhan. Tak boleh sewenang-wenangnya untuk kita ni. Tapi sekalipun dalam perkara fi'li, dalam perkara perbuatan, kita duduk, contoh kalau kita dalam perbuatan imam, mendahului imam dalam perkara serentak dengan imam, tak batal solat. Tapi kalau contoh kalau kita kata sama-sama duduk dalam setelah iktidal, selepas daripada rakaat yang kedua sembahyang subuh. Kalau kita duduk di luar, kita duduk di negara luar yang tak baca doa kunut, kita bermazhab dengan al-mazhab Syafi'i, maka kita baca kunut, maka kita tak angkat tangan, maka kita doa. Dia doa kunut yang paling ringkas ada Allahumma ghfirli, boleh? Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Sebab lepas tu imam rukuk, kita pun rukuk. Adakah itu dikira sebagai menyalahi imam pada perbuatan rukun fi'li? Tak kan? Sebab tu kalau kita baca doa kunut, kadang-kadang orang yang nak qada subuh, dia tak semestinya dia nak baca doa subuh yang Umahdina fiman hadait tu panjang sangat. Sebab dalam doa subuh, kunut subuh ni dia kena ada 3 saja, 4, 5. Pertama puji, pertama doa. Doa mudah saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa. Dan puji Allah Taala. Ya Ghafur. Ya Rahim. Boleh saja puji. Kemudian tutup. Yang ni 2 ni ada yang paling ringkas, dan tutup selawat ke atas Nabi, keluarganya dan sahabatnya. Tapi kalau tinggal selawat ke atas Nabi, keluarga dan sahabat, maka ini ulama kata dihukumkan seseorang itu kena sujud sahwi. Kalau dia berada, maksud dia tinggal sunat ab'ad. Tapi kalau kita nak buat, kita buat package yang 5 ni. Paling ringkas doa, paling ringkas puji. Allahumma ghfirli contoh. Ya Ghafur ke, Ya Rahim ke, tak kisahlah. Tambah-tambah. Kemudian selawat kata Nabi, kata keluarganya, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi, keluarganya dan sahabatnya. Macam tu. Itu sudah memadai. Itu di antaranya lah. Baik. Tapi di sini kalau kita tengok, di antara dia, iza raka'a imam farka'u. Apabila imam rukuk, hendaklah kamu rukuk. Maka selepas imam rukuk, baru kita rukuklah. Wajib
kita rukuk selepas imam rukuk. Sunat kita rukuk selepas imam rukuk. Anda nampak? Ada dua hukum dalam perkara yang sama. Wajib mendahului imam. Imam didahului kepada imam. Kemudian kita ni kalau kita tunggu, kita dapat pahala sunat. Sebab kita tak serentak dengan imam dan tidak mendahului imam. Baik. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, tidaklah hasil baginya fadilat berjamaah. Maka kalau makmum itu dia serentak makmum dengan imam, makanya sembahyang dia sah. Asal musannif ni nak pandangan ini nak cerita sembahyang dia sah, tapi dia tak dapat fadilat berjamaah. Apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, tidaklah hasil baginya fadilat berjamaah. Maksudnya sembahyang dia sah tapi tak dapat pahala berjamaah. Kita tahu sembahyang Jumaat, sembahyang berjamaah dapat pahala. Baik. 27 darjat. Seperti mana kata Imam Rafa'i dan Ibnu Rif'ah, kerana ia menyalahi imam. Cuba kalau kita tengok kat sini, disebut nama dua syekh. Satu Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Cuba kalau kita tengok, dua-dua ni adalah aliran mazhab Syafi'i. Cumanya kalau kita tengok, rupanya dalam mazhab Syafi'i dia ada dua. Dalam perihal inilah ada dua pandangan yang kita kena raikan. Satu daripada disebut sebagai Khurasaniyun, satu, dan juga Iraqiyun dan Baghdaniyun. Ni nama tempat. Pertamanya kalau kita tengok Imam Rafa'i ini, dia lebih kepada sumber hujah. Bila dia beri satu pandangan, dia meletakkan hujah, pandangan dia apa. Satu. Dan kalau pada Iraqiyun ini adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau tuan-tuan tengok, kebiasaannya ada bersandarkan wahyu daripada Quran dan hadis. Itu sumbernya Quran dan hadis lah. Contoh kalau kita tengok pandangan daripada aliran pemikiran, aliran Khurasaniyun, dua-dua ni mazhab Syafi'i ni. Contoh, tak batal wuduk bila bersentuh suami dan isteri. Yang menggunakan hujah, kata kalau sentuh isteri tak batal wuduk. Tapi kita di sini batal. Dia kata tak batal wuduk sebab apa? Contoh katakan, dia guna logik akal. Dia ada hujah dia. Kalau suami, kita memang nak tidur, masuk bilik, ambil wuduk. Dan isteri ambil wuduk. Bila bersentuh, mesti bersentuh, tidur sebelah. Maka tak batal wuduk. Maka kalau batal wuduk, sedangkan kalau Imam Nawawi kata, sentuh, ada dalil Quran, sentuh kulit, antara kulit, batal wuduk. Maka kedua-dua ini perlu dilihat. Kadang-kadang bila tuan-tuan dengar suatu hujah yang memberikan satu pandangan bahawasanya perkara itu batal, sebenarnya bila tengok dari sudut yang sama juga, pandangan mazhab Syafi'i tak batal, tuan-tuan. Maka kita kena tengok juga, kita kena cermati di sana. Rupanya di sana melainkan hukum yang disebut sebagai hukum yang haram. Bila haram zati yang ada dinyatakan dalam kitab, maksudnya dalam wahyu Allah Ta'ala, dalam Quran ada, hadis, itu haram zati. Tapi haram yang aradi, ini adalah sebagaimana benda yang makruh. Satu perkara itu makruh, lama-lama jadi haram tu, satu perkara itu mesti ada sumber dalil dia. Haram aradi ni, al-haramu aradi ni, hukum haram yang mendatang.
Maka selalunya mufti bila ada satu masalah dia akan keluarkan satu pandangan. Maka di sana setiap satu perkara tu mesti ada sumber dia. Mesti ada sumber dia, ada permasalahan dia yang mana mendatangkan mudarat dan sebagainya. Maka itu disebut sebagai al-haram aradi, haram yang mendatang. Baik. Itu di antara dia lah. Bila kita tengok rupanya, perbincangan dia. Sebab tu kalau kita tengok khilaf dari sudut pandangan, orang ni kata A, Ustaz ni kata B. Rupanya bila kita tengok rujukan dari sudut A, dari sudut dari B, rupanya kedua-dua ulama' dia tidak terlalu syadid dalam perihal tersebut, tapi dia boleh ada hujah pandangan yang lain yang lebih cermat kalau kita kata. Kita ambil contoh masa mudah sajalah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan solat, ambil yang mudah saya tunjuk contoh. Kita solat ni tumit kaki kita dengan imam duduk belakangan. Betul? Kita duduk belakang tumit imam. Tuan-tuan tengok saya tunjuk contoh Tuan-tuan kaki kat sini. Dah azan okey sikit tak azan kita teruskan. Okey, saya nak tunjuk contoh. Ini imam depan, kita dekat belakang. Baik, kita kat belakang imam. Bila kita rukuk, kita sujud, lutut kita melebihi tumit kaki imam. Betul? Betul kan? Okey, bila imam tu naik, bukankah kepala lutut kita melebihi tumit kaki imam? Bukankah perkara itu membatalkan solat? Sebab kita mendahului imam. Kita duduk setentang dengan imam, sebaris dengan imam, tak mungkin. Sebab menyalahilah, maksudnya kita tak boleh sebaris dengan imam, betul? Imam mesti depan, imam itu mesti di depan. Tapi bila kita solat dengan imam, bila kita tengok, perhati kita rokok dan sujud, rokok tak perasan. Bila kita sujud, kepala lutut kita duduk bawah. Kepala lutut kita melebihi daripada kaki imam. Kan? Sebab lutut kita panjang kan? Tapi bila imam naik, tumit kaki imam tu sama dengan sebelah kepala lutut kita lebih ke hadapan. Bukankah kita telah mendahului imam? Rupanya ulama' cermat kat situ. Ulama' kata, ada ulama' mengatakan batal, harap, maksudnya batal mendahului imam. Ada ulama' kata tak batal sebab sekian. Maka kita kena ambil langkah pertengahan. Bila kita solat dengan imam, jangan kita mendahului imam dalam perkara-perkara yang tersirat yang kita tak nampak tersebut. Jadi bila bukan sekadar tumit kaki, kepala lutut pun jangan lebih daripada tumit kaki imam. Maksudnya duduk kat belakang sikit. Kan biasa orang solat dekat macam ni kan. Allahu Akbar. Sama. Kan betul kan saya cakap kan? Jadi perkara yang tu. Baik, insya-Allah. Sikit saya baca sikit. Dan kias atas tersebut, jika makmum sama dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjamaah kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurang tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Ini saya maksudkan. Tuan-tuan. Tapi bila kita solat berjamaah, inilah tuan-tuan. Bila kita solat berjamaah dengan imam, kita solat tadi, imam tadi dah diselesai bagi salam. Kita duduk kat belakang dengan imam. Kita ada dua orang, kita mesti kat belakang kan. Kalau kita dua orang, tuan-tuan pernah tengok tak orang yang solat berjamaah masbuk, imam dah bagi salam, makmum dua naik. Betul kan? Kita akan naik kan? Ada orang tengok orang naik, orang yang naik berdua, orang yang sebelah kiri dia kata orang yang lebih alim daripada dia. Contohlah, Haji Abdullah jadi imam depan. Saya dengan Haji Yusof duduk kat belakang. Tiba-tiba Haji Abdullah bagi salam, tinggal saya dengan Haji Yusof duduk kat belakang. Jadi dua-dua naik. Jadi Nabi kata, kalau dua-dua antara kamu, bila kamu musafir, di antaralah, saya cuba nak kait sikit lah, cuma nak bagi nampak. Kamu musafir, lantik seorang jadi imam. Maka, dua ni bila naik jadi imam, saya pun pergi belakang. Saya pergi belakang, saya cuit Haji Abdullah, saya niat jadi makmum, Haji Yusof niat jadi imam. So, Haji Yusof sambung perbuatan jadi imam, saya jadi makmum. Tentu pernah tengok? Orang buat macam tu? Pernah tengok? Pernah tengok? Oh ada. Ramai orang buat macam tu. Saya pun pernah orang buat macam tu. Kita berdua jadi makmum. Jadi seorang ni pergi kat belakang, seorang ni jadi imam. Jadi dia cuit kawan ni. Walaupun dia tak cuit pun dia tahu dah. Kawan ni bagi syarat bahasanya hak ni niat jadi imam, hak belakang ni nak jadi makmum. Tadi imam tadi.
Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, solat dia sah tapi tak dapat fadilat berjamaah. Walaupun benda tu boleh buat, hanya boleh buat, tapi pandangannya muktamad saya kira, walaupun pandangannya lain, tapi yang muktamad adalah perbuatan tersebut, sembahyang dia sah tapi tak dapat pahala berjamaah. Sebab apa tak dapat pahala berjamaah? Takkanlah kalau kita tengok logik akal, kita kata tadi ada dua aliran pemikiran ni, satu menggunakan hujah akal, satu menggunakan dalil. Dalil kata kalau kita sembahyang berjamaah 27 darajat. So kalau sembahyang berjamaah, kalau dua jemaah dapat berapa darjat? Takkan makmum dapat lebih daripada imamnya pertama? Itu logik akal. Makanya sebab tu hujah menyatakan boleh buat sembahyang sah tapi tak dapat pahala berjemaah. Tuan-tuan nampak saya cakap tuan-tuan? Sekadar saya nak buka minda je sebenarnya. Apapun kalau nak buat terserah, kalau tak nak buat pun boleh teruskan sebagaimana biasa. Sebab apa? Bila kita sembahyang berjemaah, imam dah bagi salam, kita dapat dah pahala berjemaah, kita hanya teruskanlah. Afdal pada kita untuk teruskanlah. Tapi walaupun tuan-tuan kalau solat di mana-mana, ada orang buat cara macam tu. Saya pun pernah orang datang sembahyang bersama, dia ke belakang, dia suruh kita jadi imam. Mungkin dia pada dia atas pandangan-pandangan tertentulah. Tapi apa pun boleh tak jadi masalah. Tapi kita convert niat kita jadi imam, dia jadi makmum lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu sebagai perbincangan pada malam ni yang baik daripada Allah Ta'ala, kurang dan lemah daripada kelemahan yang bicara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Okey. Kucing. Okey. Kucing duduk tak mahu tidur, kita-kita. Namun soalan saya, kalau sampai dengan sembahyang kita, adakah kaedah kita nak mengalihkan kucing, kita nak alihkan? Okey, faham. Okey. Soalan ni adalah bila kita sembahyang, kucing datang depan, duduk kat depan. So adakah kita ni nak kucing tak nak bergerak, adakah kita nak elak kucing? So saya nak bagi bahasa yang mudah. Pertama kita kena tengok setiap pergerakan solat lebih daripada kadar yang sepatutnya dia boleh membawa kepada batalnya sembahyang. Satu. So kita kena hati-hati. Contoh pergerakan tangan 2 kali ni dia boleh membawa kepada batal sembahyang. Hanya kalau kita solat macam tu, bukan tolak, maksudnya kita bergerak sekali dan kita terus letak tangan kita pada tempat, tak batal. Tapi kalau pergerakan berturut-turut dia kira batal. Satu. Dan yang keduanya, kucing ni bila bulu dia sedikit tak jadi masalah. Tapi bila bulu dia banyak, dia jatuh hukum. Dia ada pecahan hukum di sana. So kita ambil langkah berjaga-jaga, kita boleh bergerak ke kiri dan ke kanan ataupun ke belakang sedikit, tak ada masalah. So biarlah kita bergerak, biarkan kucing kat situ, tak jadi masalah. Asalkan tempat yang kita sujud tidak ada najis dan kucing tu biar kekal kat situ pun tak jadi masalah. Lebih bahasa mudah, kita angkat satu kaki. Sebab apa? Kalau move pergi ke depan, kalau kita pergi ke depan 1, 2 dan kita angkat kaki yang kedua ni letak kiri, dia kira 2, bukan kira 3. Kalau kita angkat 1, 2 dan 3, maka itu perbuatan membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita nak bagi riak ke kiri, 1 dan 2 dikira 1. Tak masalah sebab kita letak ni kaki kita. So kita boleh bergerak. So kita gerak dan kita boleh solat dengan tenang. Wallahu a'lam. Saya rasa itu yang paling mudah. Tahiyat akhir. Okey. 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 Dia teknikal. Okey. Kita sebenarnya selagi mana kita ada panjang angkat dalam solat kita boleh elak. Kucing duduk depan. Kita nak rukuk.
Rukuk pula, dia ada rukuk permukaan kecil, permukaan sederhana, permukaan panjang. So kita boleh pilih. Biar kekal kat situ, tak ada masalah. Kita rasa kalau kita sujud permukaan yang kecil, kena dia. Permukaan sederhana masih mengganggu, kita ambil side sikit permukaan yang panjang, kita sujud di hadapan, kekal di situ. Kita sujud seketika. So kita dah sampai sujud, kita bangun, kita teruskan baca tahiyat akhir, selesai masalah. So kita tak perlu ada pergerakan, sebab pergerakan kita terbatas lah. Kita duduk dalam iftirash, kan? Kita duduk iftirash, nanti bila kita sujud, kita akan bangun duduk dalam tawaruk, tahiyat akhir. So saya rasa itu yang paling mudah untuk kita nak implementasikan dalam permasalahan tersebut. So kucing pun kita tak ganggu dah. Betul? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Asalkan tempat yang kita sujud tidak ada bulu kucing yang banyak. Sebab kucing ni pun kena tengok juga. Kalau bulu tu terlalu minimum pada sembahyang, pada pakaian, tak ada masalah. Kalau banyak, ada pecahan hukum ni lah, ada bahagian hukum lah. So saya rasa itu yang paling mudah. Kita ambil lajak sedikit, sujud pada bahagian yang agak tinggi ke hadapan sedikit, lalu kita sempurnakan tawaruk kita, duduk tawaruk dan baca tahiyat akhir, lalu kita bagi salam. Wallahu alam. Itu yang paling mudah. Baik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا